Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perniagaan. Nama perniagaan kami ialah Triple Prime Buah Colek. Slogan bagi perniagaan kami ialah colek sekali confirm repeat lagi. Bagi lokasi perniagaan kami ialah di Unimas Samarahan, Sarawak. Perniagaan kami ini ditubuhkan pada 21 Mac 2025. Jenis perniagaan kami ialah makanan dan minuman, iaitu buah colek. Bagi matlamat perniagaan kami pula ialah kami menyediakan makanan yang sihat, segar dan mudah didapati. Sekian daripada saya. Produk utama kami ialah colek buah, iaitu campuran buah-buahan segar yang dimakan bersama dengan sambal colek yang istimewa, iaitu buatan kami sendiri. Antara buah yang digunakan ialah buah nanas, buah mangga, buah jambu batu dan buah betek. Manakala sambal colek dia pula diperbuat daripada campuran kicap, cili, serbuk cili, serbuk asam boy dan gula. Dia memberikan rasa pedas, manis dan masam yang seimbang. Salam sejahtera, saya akan membentangkan tentang produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan. Produk utama yang kami pasarkan ialah colek buah, iaitu campuran pelbagai jenis buah segar seperti jambu, betek, nanas dan mangga. Buah ini dipotong segar dan dilengkapi dengan pelbagai pilihan sambal istimewa seperti sambal pedas, asam boy dan sambal Thai. Produk ini akan dibungkus menggunakan plastik yang bersih dan selamat sebelum dihantar kepada pelanggan. Dari segi jenis perniagaan, kami menjalankan perniagaan secara atas talian, iaitu produk kami dijual melalui platform seperti Instagram, WhatsApp dan TikTok. Pelanggan boleh membuat tempahan secara terus dan produk akan dihantar ke lokasi mereka. Kami juga menyediakan produk pengantaran sendiri, di mana ahli kumpulan yang tinggal berhampiran dengan pelanggan akan menghantar produk kepada pelanggan. Dengan gabungan produk yang segar, sambal yang unik serta perkhidmatan mesra pelanggan, kami yakin perniagaan ini mampu menarik minat ramai dan berkembang dengan luas. Sekian saja pembentangan saya hari ini. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membuat pembentangan berkaitan masalah pelanggan yang ditangani dan diselesaikan dengan tawaran perniagaan kami yang sedia ada. Pertama sekali adalah kemudahan membeli secara langsung dan mudah. Pelanggan, terutamanya pelajar IPT, dapat membuat pesanan dengan mudah melalui platform digital yang telah kami sediakan, seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Seterusnya adalah kemudahan berkomunikasi dan mengetahui maklumat produk kami. Kemudahan melihat maklumat produk dan berkomunikasi secara langsung melalui media sosial yang telah kami sediakan telah membantu pelanggan membuat keputusan pembelian secara cepat dan yakin. Salam sejahtera, nama saya masih Merum Anam Awal. Saya akan menyambung semula pembentangan mengenai masalah pelanggan yang ditangani dan cara kami menyelesaikannya dengan tawaran perniagaan. Yang ketiga iaitu penghantaran yang cepat dan terjamin. Perniagaan kami menawarkan perkhidmatan penghantaran dalam tempoh masa yang ditetapkan, mengatasi masalah kekurangan masa dan keperluan untuk mendapatkan produk secara pantas. Yang terakhir iaitu akses mudah kepada produk makanan sihat dan sedap, terutama kepada pelajar Unimas. Pelanggan dapat memuaskan keinginan mereka dan menikmati colek buah segar dengan pelbagai bahan perasa pilihan. Selain daripada penggunaan media sosial sebagai saluran pemasaran utama, kami juga mengambil kira trend semasa dalam pemilihan jenis produk yang ditawarkan kepada pengguna. Pertama, kami melihat peningkatan permintaan terhadap produk organik dan segar. Ini menunjukkan bahawa penggunaan masa kini semakin mementingkan kesihatan dan lebih cenderung memilih produk yang semula jadi dan bebas bahan kimia, serta selamat untuk dimakan dalam jangka masa panjang. Kedua, faktor kemudahan dan produk sedia dimakan turut menjadi satu trend yang semakin ketara. Dalam gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk, ramai yang mencari pilihan makanan yang cepat, mudah disediakan tetapi tetap sihat. Maka, produk yang praktikal menjimatkan masa menjadi tarikan utama. Dengan mengikuti trend-trend ini, kami bukan saja dapat memenuhi kehendak pasaran, malah dapat membina kepercayaan pelanggan terhadap jenama kami sebagai penyedia pilihan yang sihat dan berkualiti.
Okey, terima kasih kepada pembentang sebelum ini. Seterusnya saya akan membentangkan tentang persaingan dan kelebihan buat colik kami. Yang pertama, persaingan. Persaingan yang kami hadapi adalah persaingan dengan penjual food festival yang sering berjualan berdekatan Unimas. Yang kedua adalah persaingan dengan penjual di kafe yang berada di dalam persekitaran Unimas. Dan yang ketiga adalah persaingan luar seperti kedai runcit yang menjual colik buah juga merupakan persaingan kami. Okey, seterusnya adalah tentang kelebihan. Kelebihan buat colik kami adalah memberikan harga yang murah dan berpatutan kepada pelanggan tanpa mengenakan cas dalam bentuk pembungkusan barangan. Dan yang kedua adalah kami juga mengenakan cas bayaran di tempat yang mudah tanpa mengira jarak pelanggan yang berada di dalam Unimas lah, contohnya di tempat yang lain-lain. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Pertama, dari segi sumber utama atau key resources, perniagaan kami bergantung kepada bahan mentah seperti buah-buahan segar antaranya mangga, jambu, nenas, serta sambal buatan sendiri yang kami sediakan sendiri. Selain itu, kami juga menggunakan peralatan dapur asas seperti pisau, papan pemotong, dan bekas plastik. Modal perniagaan ini pula datang daripada ahli kumpulan sendiri dan tenaga kerja turut terdiri daripada ahli kumpulan kami yang memainkan peranan masing-masing sepanjang operasi. Seterusnya, komponen aktiviti utama atau lebih dikenali sebagai key activity merangkumi beberapa aspek penting dalam operasi kami. Antaranya termasuklah penyediaan dan pemotongan buah, menghasilkan sambal sendiri, pembungkusan produk serta promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Kami juga menguruskan pesanan pelanggan serta melakukan pengantaran terus atau COD sekitar dalam dan luar Unimas. Semua aktiviti ini dilakukan secara berjadual dan dibahagikan secara adil dalam kalangan ahli kumpulan. Di samping itu, untuk cadangan nilai atau value proposition, kami menawarkan colek buah yang bukan saja segar, tetapi disediakan dengan sambal unik buatan sendiri. Gabungan rasa masin, manis, dan pedas menepati cita rasa tempatan. Produk ini sesuai dijadikan snack ringan selepas kelas ataupun pencuci mulut ketika berehat. Keistimewaan produk kami ialah pelanggan juga boleh memilih tahap kepedasan mengikut kesukaan mereka. Okey, terima kasih kepada pembentang sebelum ini. Seterusnya saya akan membentangkan customer relationship atau lebih dikenali sebagai hubungan pelanggan. Dan yang kedua adalah customer segment atau lebih dikenali sebagai segmen pelanggan. Dan yang ketiga adalah key partner atau lebih dikenali sebagai rakan kongsi utama. Yang pertama ialah customer relationship, hubungan dengan pelanggan. Cara ini kami akan merapatkan hubungan kami dengan pelanggan. Yang pertama kami adalah memberi layanan mesra dan responsif. Yang kedua adalah pilihan buah dan sambal mengikut permintaan pelanggan. Okey, yang ini adalah dikaitkan, contoh customer temu mangga saja, kami akan beri mangga saja. Ataupun mereka nak buah jambu saja, kami akan beri buah jambu saja tanpa menambahkan buah-buah lain. Yang ketiga adalah jaminan kepuasan pelanggan dengan harga berpatutan. Okey. Di kata lain, kami memberikan harga yang berpatutan dan murah kepada mereka supaya mereka rasa tak terbeban dan menjadikan kami sebagai pilihan utama. Yang kedua adalah customer segment ataupun segmen pelanggan. Segmen pelanggan ni lebih dikaitkan dengan siapa kami jual. Contoh. Yang pertama adalah penjahit limas dan kaki tangan. Yang kedua adalah penduduk sekitar Samarahan dan luar kolej Unimas seperti kolej Refleksia. Dan yang ketiga adalah peminat snack segar dan pedas. Okey, ini dikaitkan supaya kami tidak terbebanlah dalam menghantar buah-buahan ataupun COD kepada pelanggan kami lah. Sebab kami lebih fokus kepada penduduk sekitar Unimas ataupun yang berada di kolej luar ataupun lebih dikenali sebagai pelajar Unimas dan kaki tangan staf. Yang ketiga ialah key partner atau rakan kongsi utama. Dalam rakan kongsi utama ni kami ada 3. Yang pertama adalah pembekal bahan mentah yang lebih dikenali sebagai Pasaraya, Imat Sama Mall dan Fali. Okey, hal ini kerana kami ingin membeli bahan-bahan itu secara lebih dekat lah supaya tidak membebankan kos untuk pergi dan balik dari tempat ke tempat. Okey, yang kedua adalah perkhidmatan logistik. Perkhidmatan logistik ni adalah lebih dikaitkan macam mana kami nak pergi sana dan menggunakan apa. Contohnya kami menggunakan Grab dan kereta sendiri dari ahli kumpulan pelajar. Yang ketiga adalah platform komunikasi atau lebih dikenali sebagai WhatsApp dan Instagram. Dalam kata lain, kami menggunakan media sosial untuk berkomunikasi sama lain tentang produk yang akan kami belilah ataupun bahan-bahan lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Fatih Nurana binti Ibrahim. Saya memegangkan matriks 98940. Saya akan menerangkan bisnes model Canva BMC bagi produk colik buah kami. Dan antara part yang saya akan bentangkan adalah cost struktur, channel dan revenue stream.
Channel yang kami gunakan adalah platform media sosial seperti WhatsApp, TikTok dan Instagram. Dan revenue stream ini kami menggunakan kaedah menyebarkan atau mengiklankan kami punya produk colik buah dari mulut ke mulut ataupun menyebarkannya dari kepada rakan-rakan dan ahli kumpulan yang lain. Dan seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan kos struktur bagi BMC ini. Kos struktur ini merangkumi kos tetap dan kos berubah. Kos tetap ini adalah antara peralatan yang kami gunakan untuk membuat produk colik buah ini. Antara peralatan yang kami tidak perlu keluarkan kos adalah seperti mangkuk, pisau dan alat pemotong. Produk-produk ini bahan-bahan ini kami tidak perlu keluarkan kos kerana kami boleh sediakan sendiri. Dan seterusnya adalah kos yang berubah. Kos berubah ini tertakluk kepada harga pasaran, dan antara kos yang kami keluarkan adalah untuk membeli bahan-bahan untuk membuat produk colik buah seperti mangga, nanas, jambu air dan seangkatan dengannya. Dan seterusnya kami juga menggunakan kos ini untuk membeli bahan perasa seperti serbuk cili, asam boy dan gula. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menerangkan berkaitan dengan potensi pertumbuhan yang kita dapat lihat dari tiga aspek. Yang pertama ialah potensi keuangan, yang kedua ialah potensi operasi, dan yang ketiga ialah peluang perkembangan produk. Kita dapat lihat dari segi potensi keuangan di mana sepanjang kami menjalankan perniagaan buah colik ni, kami mendapati potensi keuangan kami semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari segi jumlah kuantiti buah colik yang dijual oleh kami dengan mendapat permintaan yang tinggi. Yang kedua, dari segi potensi operasi, kami berpendapat bahawa ia akan terus meningkat dari masa ke semasa kerana kebanyakan pelanggan kami berpuas hati dengan layanan dan penjualan buah colik ini. Bukan itu sahaja, media sosial yang kami gunakan juga berkembang kerana kebanyakan pelanggan kami memberi perkongsian yang baik di media sosial. Dari segi peluang perkembangan produk pula, kami berkemungkinan mempunyai peluang untuk berkembang dengan idea baru seperti menamakan produk sebagai buah colik premium, colik homemade atau colik dalam botol. Bukan dari segi itu saja, penjualan colik yang kami jalankan ini juga boleh dijalankan secara berleluasa seperti membuka kios.